Ya, jam telah menunjukkan pukul 11 ya, 11 pagi kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang semua ada buku kan? Ada satu buku kan untuk dibaca? Lagi 2 minit. Diangkat. Okey, semua dah ada. Siapa yang tak ada buku lagi? Semua dah ada buku. Baiklah. Kita boleh mula dari sekarang. Kita boleh baca selama... Belum. Belum lagi? Oh, belum lagi. Tunggu sekejap. Lagi 2 minit. Okey, lagi 2 minit. Bolehlah tengok tu buku tu dulu. Okey, kita boleh mula membaca daripada pukul 11, jam telah menunjukkan pukul 11 sehingga pukul 11.10 minit. Kita boleh mula sekarang.
gambar. Kita hantar dalam grup pasti. Tak pakai handphone aku dah hantar. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai masa 10 minit untuk acara simbolik kita untuk meraihkan Jom Baca Bersama 10 minit. Baiklah, di sini saya ingin minta salah seorang daripada peserta-peserta untuk tampil hadapan, ceritakan sebuku yang tuan-tuan dan puan-puan telah baca. Sekejap saya panggil seorang. Boleh, ada tak yang sutradara datang ke hadapan untuk menceritakan sedikit buku? Asal nak cuba? Main ke depan, mari ke depan. Cuba. Sini. Okey, sikit. Apakah buku sini sikit. Buku yang Asno telah baca. Buku apa? Tengok gambar, ada gambar apa dalam buku tu? Buku apa? Buku? Okey, ada buku dalam buku tu ada gambar apa? Asno tengok. Bola as lagi. Gambar apa? Traktor. Okey. Tengok. Traktor. Cakap traktor. Traktor. Okey, buka lagi. Buka lagi gambar apa lagi? Buka lagi. Lagi buka satu lagi. Okey. Ini gambar apa? Kereta api. Kuat. Kereta api. Tunjuk kat depan. Kereta api cakap. Okey, terima kasih kepada Asno. Okey, saya telah kerana berani ya sampai ke hadapan untuk menceritakan buku yang telah dibaca olehnya. Cik boleh ke depan ceritakan sedikit mengenai buku yang cik baca? Boleh tak? Saya? Ya. Tak baca. Baiklah, kita minta Cikgu Nur Fazilah ceritakan sedikit buku yang cikgu telah baca. Silakan. Bagi tepukan ya. Rekan Sri Iskandar dan juga anak-anak yang dikasihi dan Assalamualaikum semua sekalian. Saya Puan Fazilah binti Muhammad Hanif dari guru Pustakaan Media dari SK Sri Iskandar Perdana, dan saya sebenarnya baru tahun ini kembali ke Perak ini. Sebelum ini saya mengajar di Selangor, jadi terus untuk memegang tanggungjawab ini, dan saya rasa saya teruja juga datang ke sini untuk melihat sendiri apa situasi yang program yang dijalankan di sinilah pertama kali ini. Dan saya juga sebenarnya sedang memikirkan juga perjalanan aktiviti Jom Baca 10 minit di sekolah tu, harapnya berjalan lancarlah dengan bantuan rakan di sana. Okey, baik, sebentar tadi saya sempat membaca sebuah buku yang bertajuk Catatan Sebelum Maghrib, Diary Seorang Imam. Tajuk ini menarik, jadi saya pun cuba baca. Ia berkenaan dengan catatan seorang imam di sebuah masjid di Kota Baharu, Kelantan,
iaitu yang menceritakan pengalamannya dalam situasi banjir, di mana dia memberitahu di sini pada banjir pada tahun 2014 kalau saya ni, mereka tidak dapat melaksanakan solat Jumaat kerana bilangan jemaah yang tidak mencukupi. Dan pada tahun 2014 ini adalah merupakan banjir kali kedua yang dialami di Masjid Kota Baru itu, setelah kali pertamanya berlaku juga banjir yang menyebabkan mereka tidak boleh bersolat berjemaah pada tahun pada tahun 1969. Berdasarkan pengalaman seorang jemaah di situlah yang diceritakan kepadanya. Jadi dalam buku ini, bahasa yang digunakan bahasa Kelantan, itu yang membahasakan diri dia sebagai Ambo. Okey. Jadi yang menariknya ni, kita dapat merasailah bagaimana susah payahnya mereka yang kita fahamkan bila duduk di Kelantan ni. Itulah keadaan yang mereka kena alami setiap tahun apabila berlakunya musim tengkujuh, sehingga menyebabkan banjir besar. Dan di sini beliau juga berkongsi perasaan lah, mungkin meluahkan perasaannya, iaitu selalunya dia kata masyarakat luar memahamkan bahawa imam ni kerjanya hanya untuk mengimami solat pada waktu-waktu tertentu, dan pada waktu lainnya seolah-olahnya imam ni hanya banyaknya berehat atau buat kerja sendiri. Tetapi dia ini berdasarkan kepada apabila ada panggilan daripada Syariah, membuat panggilan untuk berurusan dengan beliau, dan mereka bertanya adakah imam sedang tidur kan, soalan yang begitu. Jadi dia nak memahamkan bahawa dia banyak perkara, persoalan yang mereka sebenarnya juga kena ambil kira sebagai jawatan masjid. Jadi saya sempat membaca sehingga muka surat. Dan satu lagi, dia juga berkongsi berkenaan dengan di mana seorang karya masjid yang sudah berumur 100 tahun mengamalkan satu ayat yang boleh mengenyangkan. Bila maksudnya tak perlu nak bertunggu orang kata sampai waktu untuk makan tu, dia boleh baca, kita boleh baca ayat tersebut dan boleh menyebabkan dia tidak berasa lapar atau kenyang dengan sebabkan ayat tersebut. Surah apa ya? Surah Al-Qadar. Okay. Baik, jadi itu sajalah perkongsian yang saya dapat berikan hasil daripada pembacaan yang dari buku tajuk catatan seorang sebelum maghrib dari seorang imam. Terima kasih Cikgu Nur Hidayah. Itu dia tadi dia dapat ceritakan, kongsi bersama kita apa buku yang sudah dibaca, ya. Kita pun faham dah buku tu, apa yang buku tu maksudkan dalam buku tersebut, ya. Seterusnya untuk terakhirnya, ya, kita jemput Tuan Haji Wan pula menceritakan sedikit kongsi buku yang telah dibaca oleh Tuan Haji Wan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pengacara memberi ruang kepada saya untuk membuat sedikit resensi buku ataupun belasan ringkas. Buku ini baru saya dapat daripada Puan Nizam tadi. Maka dengan penghormatan itu, maka saya bacalah. Tapi tengok buku pun kita takut dia tebal, ya. Buku yang bertajuk Sejarah Umat Islam edisi 2016 yang ditulis oleh Buya Hamka. Kita tahulah bahawa Hamka ini adalah satu tokoh ulama yang cukup hebat, banyak menghasilkan karya, antaranya buku yang paling popularnya Di Bawah Lindungan Kaabah, tenggelamnya kapal Beach dan sebagainya.
tapi saya dapat membaca dalam ruang waktu yang 10 minit ini berkaitan dengan sejarah umat Islam. Secara ringkasnya dalam buku ini dia menceritakan kisah sejarah Islam dan menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan meliputi sejarah umat-umat sebelum Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, seluruh dunia dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya tamadun Arab sebelum kedatangan Islam, dunia sebelum kedatangan Nabi Muhammad, peperangan Nabi Muhammad dan sebagainya secara simbal lalu saya membacanya, dan kerajaan-kerajaan yang wujud selepas kewafatan Nabi kita, seperti antaranya ialah Khalifah yang keempat, Khulafa Ar-Rasyidin, kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbas ataupun kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia, kerajaan-kerajaan Islam di Afrika, kerajaan-kerajaan Islam di Mesir, Syam dan Semenanjung Arab, perkembangan Islam di Iran, dan juga kerajaan Mongol Islam dan Daulah Safawiyah, serta diceritakan juga kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan di akhir bahagian saya ada bersebatan, beliau menceritakan tentang perkembangan agama Islam di Nusantara, iaitu di Aceh, Riau, Samudra, Pasai, Jawa, Melaka dan Johor. Jadi amat sesuai lah kita membaca buku sejarah umat Islam ini, adalah rangkuman daripada umat-umat yang ketika sebelum Islam dan bagaimana majunya kerajaan umat di ketika zaman pemerintahan Islam. Jadi banyak iktibar yang telah kita dapat jika kita membaca bagaimana runtuhnya satu kerajaan kerana runtuhnya akhlak moral rakyatnya dan juga memesongkan agama, maka akhirnya sesebuah umat itu terhina. Dan di sini juga diceritakan bagaimana kaum Yahudi yang telah diusir daripada tanah airnya ataupun tempat asalnya, menjadi satu umat yang dihina kerana sikapnya sendiri yang suka berbunuh-bunuhan, suka mencari sebab untuk memanipulasi keadaan. Jadi saya kira jika kita dapat menghabiskan buku, terutamanya buku sejarah umat Islam ini, banyaklah kita mendapat iktibar daripada cerita sejarah yang telah dipaparkan oleh Buya Hamka ini. Itu saja ulasan saya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Pak Haji dan Tuan. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Nuriza binti Ibrahim untuk menyampaikan cerita hati penghargaan kepada Tuan Haji Wan Saiful Bahari bin Wan Ayub, Wakil PPD Daerah Perak Tengah. Silakan. Terima kasih Daun Tradi. Kalau ada program kami jemput lagi ya. Kami program seterusnya kami ada Quran awal ya pada 6 hari bulan, iaitu 6 hari bulan Mei bersamaan dengan 24 Ramadan. Itu pun kita akan baca surah Al-Mulk. Dan seterusnya majlis menjemput semua yang hadir, kita buat sesi fotografi ya. Cara duduk macam ni pun tak apa ya? Boleh kan? Duduk boleh duduk. Tuan Haji
Okay, yang belakang kau angkat tinggi-tinggi sikit. Yang belakang kau nak berdiri bila yang belakang sekali. Satu, dua, tiga. Ya, dulu ya. Yo, ni. Ya, duduk. Rizal, dia angkat. Okey. Angkat kan? Bos angkat. Ha? Angkat. Boleh tak? Dia pergi, boleh kau nampak? Satu, dua. Untuk kamera. Satu, dua. Jap. Dah. Oh, nak ambil gambar. Okey. Okey, satu, dua. Okey dah, boleh angkat. Oh, baik. Okey. Stop. Maka dengan ini berakhirlah program Joko Baca untuk 10 minit di Perpustakaan Al-Iskandar. Sekali lagi majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Wan Saiful Bahari bin Wan Ayub, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Perak Tengah dan para tetamu yang telah bersama-sama menyertai program ini. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami cinta. Di atas dahan ulung tempua, melihat usaha tepi perigi. Salam Ramadan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.